PAN kepada parti politik juga digambarkan sebagai salah satu daripada perkara yang sering mendasari gambaran kempen politik ataupun gambaran kehidupan berpolitik dalam negara kita. Jadi untuk kita bercerita lebih lanjut tentang prinsip moral, tentang integriti, ya kita boleh setia kepada parti, kita boleh untuk berpegang teguh kepada parti, tetapi bagaimana terma dan terjemahan ketaksupan itu boleh membawa kepada satu konotasi dan juga perlakuan yang negatif khususnya dalam kalangan penyokong-penyokong parti, Datuk Seri. Ini satu soalan yang bagus. Saya tengok kebanyakan daripada kita dalam grup dan sebagainya, mereka ni taksub kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu buat salah. Bagi saya rasa pemimpin walaupun kita hormat, tetapi apabila buat salah kita kena tegur. Sebab itu adalah satu kesalahan. Ini merupakan satu perkara yang kita kena tukar mindset. Apakah kita perlu lagi 101 tahun untuk kita menukar mindset dan juga pandangan dan juga sikap negatif yang kita ada ini? Adakah gitu? Selepas 100 tahun, anak cucu kita pula akan tengok balik, kaji balik. Dah, masih lagi macam ni. Bergaduh-bergaduh dan juga tidak profesional sebagainya. Dan dia, anak cucu kita pula terpaksa juga sambung lagi 101 tahun lagi. Apakah kita nak macam ni? Daripada keadaan yang teruk, kita menjadi lagi teruk. Jadi itu sebabnya saya rasa lebih baik kita sebagai pemimpin ni nak tunjuk contoh yang baik. Pastikan bahawa kita nak jaga negara ni bukan untuk kekayaan diri. Ada duit 64 juta pun, 100 juta pun makan nasi sepinggan juga. Dan kena ingat itu bahawa perkara-perkara demikian hendaklah kita pastikan bahawa kita apabila nak jadi ahli politik ni bukan satu perkara yang senang di musim ini. Sebab impak dan juga harapan rakyat itu adalah begitu tinggi sekali sehingga kita terpaksa juga berkorban. Kadang-kadang lupa hal keluarga, memberi kepentingan kepada rakyat. Itu sebabnya maknanya sebelum menjadi ahli politik ni, jati diri kita dan juga persediaan kita adalah begitu kukuh sekali supaya kita boleh menghadapi segalanya. Dan sebagai rakyat pula, ini satu masalah. Rakyat kita pula, kebanyakan daripada kita ni menganggap ahli politik ini adalah sebagai pegawai masyarakat, pegawai kebajikan masyarakat. Kalau kita pergi di kampung-kampung, mereka nak datang Kuala Lumpur ni, dia akan berjumpa dengan YB, minta duit bas lah, minta duit kapal terbang lah, baiki motor dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ahli politik ni dia pun tak berapa ada duit, tapi hanya sekarang kita tahu bahawa gaji mereka banyak. Jadi sudah tentu ada yang tamak tu akan menjalankan sesuatu, iaitu mendapatkan kontrak-kontrak melalui kroni dan sebagainya. Ini merupakan penyebab yang boleh merosakkan negara. Jadi maknanya kedua-dua belah pihak, bukan saja ahli politik betul baik, tetapi sebagai pengundi hendaklah kita pastikan bahawa kita bukan apabila menerima saja RM350 kita dah tukar kita punya kiblat. Sedangkan kita seorang yang berintegriti, tetapi oleh kerana sebab tu ataupun disebabkan oleh kepercayaan tertentu, maka sudah tentu kita akan lebih memilih kepada Syed Syarul walaupun mereka ini adalah seorang yang rasuah, didapati bersalah dan sebagainya. Saya rasa perkara sedemikian hendak juga kita lihat, iaitu apakah kita menghendakkan pemimpin yang boleh merosakkan negara. Sebab sudah tentu apabila mereka ini terlibat dalam rasuah dan juga kegiatan-kegiatan tak baik, saya rasa dia tak boleh bawa negara kita ke mana-mana. Ya. Ke mana pun. Datuk Seri, integriti dalam isu ini bukan hanya melibatkan rasuah, tetapi juga kita melibatkan kepada kredibiliti seseorang ahli politik yang dipilih oleh pengundi itu, khususnya dalam isu lompat parti. Dan kalau kita lihat sebenarnya di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara juga dicadangkan untuk rang undang-undang anti lompat parti untuk diluluskan, dan ini merupakan aspirasi daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Jadi perihal tentang kita ingin meluluskan akta ataupun rang undang-undang anti lompat parti ini khususnya supaya pilihan pengundi tidak dikhianati selepas selesainya sesuatu proses pilihan raya itu, Datuk Seri. Saya berpendapat bahawa siapa saja yang memegang pucuk pimpinan, saya punya pandangan, tidak akan meluluskan akta lompat parti. Sebab ada dua akta yang mereka tak akan luluskan sebagai ahli politik. Ini pandangan saya. Okey. Yang pertama ialah akta lompat parti, yang kedua ialah akta dana politik. Kerana kedua-dua inilah merupakan akta-akta yang boleh menjeruk leher sendiri, terutama sekali akta dana politik. Sebab bagi ahli politik di negara-negara sedang membangun ni, bagi mereka duit adalah segala-galanya untuk menang pilihan raya. Begitu juga yang kita nyatakan bahawa akta lompat parti itu. Jadi kadang-kadang kita nak bertukar, nak mendapatkan nak memerintah dan sebagainya, kita terpaksa menggunakan
jangan luluskan akta ini supaya apabila mereka nak mengguna untuk kepentingan sendiri, maka sudah tentu mereka akan menggunakannya. Itu sebabnya kita dapati bahawa, saya bagi contoh, akta dana politik yang dibuat di masa Barisan Nasional dulu, waktu pemerintahan Datuk Seri Najib. Ada satu contoh kasus khas yang dianggotai oleh pakar-pakar. Satu undang-undang yang begitu bagus sekali, apabila diangkat kepada PH, semasa itu telah ditambah baik oleh GICC, kalau tidak salah saya, diangkat balik kepada parti politik pembangkang pun, mereka pun apabila lihat tu tengok, mereka kata, oh ini saya rasa kita tak boleh bawa ke parlimen, nanti tak dapat 2/3. Jadi mereka mempunyai anggapan macam ni. Belum lagi bawa ke parlimen, tetapi oleh kerana ada di antara ahli politik yang mempunyai kelulusan peguam dan segalanya, mereka telah baca undang-undang ni adalah menjerat leher sendiri, sudah tentu mereka tak mahu. Itu sebabnya saya rasa, apakah kita join parti politik ini di Malaysia ni adalah untuk memperkayakan diri untuk dapat kuasa, ataupun kita nak membantu rakyat. Okay. Jadi seperti saya nyatakan tadi, bukan senang untuk menjadi wakil rakyat di negara kita ini, sebab rakyat ni begitu kritis. Dan kita ada social media yang boleh dikatakan aktif. Kalau kita bacalah, begitu susah nak faham dan juga sukar untuk kita mengatasi jika sekiranya ada tomahan-tomahan dan juga allegation yang fitnah yang tertentu. Ya. Disebabkan itu, pilihan di tangan pengundi, pilihan di tangan anda untuk mengundi siapakah calon yang dirasakan paling layak, paling sesuai dan mempunyai nilai-nilai integriti untuk diangkat menjadi calon Dewan Undangan Negeri. Datuk Seri. Jangan buat silap janji begitu tinggi menggunung, tapi kita tak boleh buat. Jadi apabila kita dipilih oleh rakyat, sebab kita tengok janji bergunung, tinggi dengan gunung. Tapi apabila kita gagal, maka sudah tentu kemungkinan besar kita tak akan dipilih balik, kan? Saya bagi satu contoh di sini, iaitu CPI, Indeks Persepsi Rasuah tahun 2018. Kita dapati bahawa dia improve begitu banyak sekali, dan kita merupakan sebuah negara yang bagus. Sebab saya dapati bahawa rakyat percaya bahawa janji-janji yang dibuat oleh kerajaan masa itu adalah untuk menghapuskan rasuah. Tetapi apabila manifesto itu, kita dapati bahawa setelah setahun lebih dia memerintah, kan, kita dapati bahawa manifesto itu tak banyak yang tak dapat dilaksanakan, termasuk akta dana politik dan sebagainya, kan. Jadi saya kira walaupun kalau bukan PN ambil alih pun, kan, saya rasa kalau masa tu PH kekal pun, saya rasa indeks tu masih jatuh juga. Sedangkan sudah tentu apabila PN ambil dia jatuh. Tapi itu sebabnya kita kena faham bahawa apa yang kita janji itu pastikan bahawa kita boleh buat. Jangan hanya janji, tetapi kita kena ingat bahawa janji ini bukan saja salah dari segi integriti, sebab bahkan juga janji ini adalah, kita kena ingat ni, di mahkamah akhirat esok, yang mana kita akan diadili oleh sebagai pemimpin. Jadi sudah tentu jika sekiranya kita tak awasi janji ini, jangan bubuh terlalu tinggi. Jika sekiranya kita tak dapat menunaikan janji itu, sudah tentu lebih baik kita bagi sepada-pada saja yang logik, yang boleh diterima oleh masyarakat, dan juga mungkin lebih baik daripada parti-parti sebelum ini. Datuk Seri, untuk kita mengakhiri dan juga penghujung dalam bicara khas malam ini, harapan Datuk Seri untuk kita melihat perjalanan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka dijalankan dalam satu kaedah yang tertib, berintegriti dan juga kaedah yang telus untuk memenuhi janji dan juga harapan kepada rakyat di negeri Melaka, Datuk Seri. Saya sangat berharaplah kita nak pilih siapa pun susah sekarang, sebab kebanyakan daripada ahli-ahli politik, kebanyakanlah ada masalah, kan. Jadi kadang-kadang ada orang tanya, sudah tentu kita jangan pilih orang perasuah. Jadi ada orang cakap juga, kebanyakan daripada ahli politik itu rasuah. Jadi apakah kita pilih orang politik yang sedikit sekali yang menerima rasuah? Itu persoalan-persoalan yang selalu diminda masyarakat. Oleh demikian, sudah tentu bagi
masyarakat di Melaka, saya kira sudah tentu kita jangan termakan dengan janji-janji manis, tetapi pastikan bahawa apabila kita nak memilih terbaik demi untuk negara, demi untuk masyarakat kita, terutama sekali di Melaka, iaitu demi anak cucu kita. InsyaAllah